halai. Faham? Dia gitu. Soalan seterusnya, apa hukum kita ketuk masa ambil wuduk? Contohnya kita ketuk masa basuh muka. Apa hukumnya kita teringatkan seorang wanita walaupun kita tidak ada niat untuk ingatkan dia? Adakah ia lintasan syaitan atau sebagainya? Baik, dia tengah basuh muka ambil wuduk, dia ketuk. Ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Atas jalan ikhtiar, kita jawab kita ambil wuduk semula. Nah, kalau kita nak cermat supaya keluar pada khilaf, ambil wuduk semula, iaitu basuh muka semula serta niat. Itu. Begitu juga kita tengah basuh tangan, ketuk, batal wuduk kata setengah ulama, kata setengah tak batal pasal kita tak terakak pergi hadas. Jadi nak ihtiyat, nak cermat, ambil wuduk semula, supaya keluar daripada khilaf yang mengatakan batal. Suami saya dengar ustaz lain ngajar, dia kata sentuh kulit suami dengan isteri kalau tak ada syahwat tak batal wuduk. Apa komen ustaz? Ustaz lain ke mazhab lain? Ini mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Faham? Kalau ustaz lain pun kalau mazhab Syafi'i semua batal belaka wuduk walaupun tanpa syahwat. Itulah pendapat yang muktamad. Ini tak kira ustaz lain. Ustaz tu pakar hak mazhab lain kot. Memang betul lah. Mazhab lain, mazhab Hanbali tak batal kalau tak ada syahwat. Jadi hak kita kata batal bukan kita seorang ni. Jutaan ulama yang bermazhab Syafi'i. Faham? Takut kata kita seorang. Dia dengar ustaz lain kata tak batal, kena ada syahwat. Tu bukan mazhab Syafi'i. Buka semua kitab mazhab Syafi'i batal belaka walaupun tak ada syahwat. Faham? Cucur duit. Tak kira cucur duit, cucur kodok pun. Faham dah? Cucur dia kira setuh batal. Nampak tak? Nanti dulu setuh dah. Dah setuh batal. Dia tak kira cucur duit. Faham? Boleh tak kita saja-saja nak ikut mazhab lain selain Syafi'i dalam suatu perkara? Boleh tak kita ikut hadis saja tanpa ikut mana-mana mazhab? Aduh. Dia kata suka-suka nak ikut. Baiknya kalau kita nak cari hak ringan saja haram. Tapi kalau kita tak mau ikut pendapat mazhab Syafi'i, kita nak ikut pendapat mazhab Hanbali. Maka kita kena belajar dalam mazhab itu supaya kita ini jadi bukan kata maknanya ikut-ikutan dengan sesuka hati, tetapi ada sandarannya. Boleh sebab tak wajib ikut mazhab Syafi'i. Mana-mana pendapat daripada ulama-ulama mujtahid semuanya boleh kita ikut. Tapi jangan ikut sesuka hati. Kalau sesuka hati cari hak mudah saja, dia panggil tatabu' rukhas, hukumnya haram. Tak boleh, berdosa. Kemudian dia kata, boleh tak kita tak ikut hadis, kita tak mau ikut ulama, nak ikut hadis saja? Jawabnya tak boleh. Faham? Yang bolehnya iaitulah ulama-ulama mujtahid. Dia boleh ikut hadis saja, dia tak ikut mujtahid lain. Jadi mu siapa tak martabatmu ilmu macam ulama mujtahid? Siapa tak? Tak siapa. Kalau mu siapa mu tak tanya pula soalan Ali. Mana mu jahil juga. Bila orang jahil mu tak mau ikut ulama. Mana mu bapak jahil. Faham? Tak boleh. Jadi kalau mu tarah mu sama dengan Imam Nawawi, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Hanbali, dia segi keilmuan, mereka dah ikut pendapat ulama, ikut Quran dan hadis kerana dia pandai dengan Quran dan hadis. Faham lagi? Jadi bukan kata wajib tak boleh ikut, mesti kena ikut mazhab. Boleh tak mau ikut terus direct pada Quran, tapi kita ni sama tarah dengan imam mujtahid. Ada tak sini orang 47 sama tarah dengan imam mujtahid? Tak ada lah aku rasa. Pasal zaman imam apa benda ni, zaman Tok Kenali masa tu 80 tahun dulu, Tok Kenali kata zaman aku ni, siapa-siapa yang dakwa ilmu dia setara dengan Syekh Ahmad Fatani, orang itu gila babi. Faham tak? Tak ada dah orang yang macam ilmu dia macam Syekh Ahmad Fatani. Terlampau banyak sangat ilmu. Tu baru Syekh Ahmad, bukan Syekh Daud, bukan Imam Nawawi, bukan lama Imam Ghazali, bukan Imam Mujtahid. Ustaz tak mau ikut imam, tak mau ikut Imam Mujtahid. Mana ustaz tu ada mereng sikit otak dia. Faham? Apa hukum nerak dalam masjid? Sebab ada orang kata nerak dalam masjid berzina dengan setan. Betul, zina dengan setan, tetapi makruh hukumnya menerak di dalam masjid. Faham?
Ada setengah orang bila dibaca doa berkaitan dengan bala, ia pusing tangan. Sedangkan bila kita mohon sesuatu, tak boleh mohon dengan cara yang betul. Adakah perkara ini disyariatkan oleh agama? Cuba terangkan. Jawabnya, harus bila kita nak minta Tuhan jauhkan daripada malapetaka, kita boleh pusing tangan. Hukumnya harus. Faham tu? Buat bagi ustaz mana pun tak benar tu. Kita ambil ni fatwa ulama besar-besar. Bukan fatwa kita bukan mufti. Asalnya sunat semua menadah tangan, tapak tangan ke langit. Ulama fatwa harus bila siapa tanya kita, ya Allah jauhkan aku daripada gini, harus pusing. Selamatkan kami daripada murtad, selamatkan kami daripada kena perdaya musuh umpamanya. Daripada malapetaka, boleh pusing. Faham tak? Boleh pusing. Hukumnya boleh. Jadi kata ni nak minta molek ni kena buat gini Siapa dia ajar mu gini makna minta molek? Akal tu. Dalilnya kalau gini tak molek, Nabi ada molek. Sebab dia kata sini kalau nak doa kena buat molek. Kena buat gini lah. Jadi orang buat gini ni orang buat tak molek. Sebenarnya dia jahil, tak tahu benda. Bila jahil jangan kata tak molek. Tanya sudah Faham tak? Mu kata tak molek, mu pandai tu. Bila mu kata buat gini tak molek, Nabi tak molek. Sebab Nabi buat gini dalam semayang minta hujang. Faham ke? Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi pusing tangan masa doa. Dan sahabat kata belakang tangan Nabi ngadap ke langit, tapak ada ke bumi. Bila mu kata doa pusing gini tak molek, Nabi tak molek. Tu kata mu bapak jahil. Faham lagi? Sebab setengah-setengah ustaz dia marah orang. Tok imam orang kampung siapa tolak balai pusing tangan. Padahal Syekhul Azhar jawab lama. Padahal mufti Mesir jawab lama. Mufti Syria bola kita. Hukumnya harus. Faham tak? Kerana kias dengan perbuatan Rasulullah dalam bab solat minta hujang. Jadi bukan sunat pun boleh. Mu nak pusing gini boleh, nak pusing gini pun boleh. Jadi kita kalau tengok orang pusing gini kita pergi marah, kita tak ada ilmu tu. Faham tak? Bermakna tak sampai ilmu kamu. Bila tak sampai ilmu, rasa ngajar dia. Faham lagi? Dia faham ni. Faham Madinah ni. Tak kira mujahid tu. Faham? Sebab bukan wajib. Kita tak pusing. Kenapa? Tu imam pusing, kita tak pusing. Apa? Ambil asal. Darah pusing, kias. Kau tengok di masjid tulis Quran, hadis, ijma', lepas tu kias. Dah tak boleh. Dah boleh pergi potong kias bawa cat esok. Pergi masjid-masjid potong kias. Apa? Dah boleh pusing tangan, potong. Nampak? Dah jorang pendek gitu nak ngai lau. Mana boleh? Ngai lah pagi dulu jorang pendek tak tahu. Nak main suji tali 2 ro. Faham tak? Mata kain lama nak ngai benda ni. Ngai suji lah 800 kilo. Mana boleh mana kalau ustaz, jadi ustaz lah. Jangan jadi imam mustahil. Nampak lagi? Biar kau ilmu kita ni jujur. Benda khilaf. Jadi mudah orang kampung ni jadi balah habis.